Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insya-Allah malam ni kita akan cover tajuk yang terakhir untuk semester ni. Tajuknya ialah data analysis using PLSM. PLSM ni ringkasan daripada partial least squares structural equation modeling. Ini adalah satu kaedah atau satu teknik analisis data yang dipanggil second generation data analysis, yang mana kaedah ini adalah satu kaedah yang kita kata apa, yang improvement daripada kaedah multiple regression analysis. Jadi kalau siapa yang pernah belajar multiple regression analysis, itu dipanggil first generation data analysis. Jadi terdapat banyak kekangan bila kita menggunakan multiple regression analysis. Oleh itu kaedah ini yang dinamakan PLSM ni adalah kita katakan lebih sesuai, terutamanya apabila kita apabila dalam kajian kita itu ada theoretical framework yang kompleks. Kompleks di situ bermaksud mengandungi lebih banyak pemboleh ubah, dan pemboleh ubah itu bukan sahaja mengandungi direct relationship, hubungan secara langsung, tapi juga mengandungi indirect relationship, hubungan secara tak langsung. Jadi dalam kelas ini saya cuba mendedahkan kepada satu teknik ini yang kita namakan yang dinamakan PLSM, di mana kaedah ini lebih sesuai bila dalam dua keadaan. Pertama, apabila model kita itu ataupun dipanggil theoretical framework itu adalah kompleks, dan apabila kita cuba untuk improve, untuk extend atau kita membaiki lagi, menambah baik lagi theoretical framework yang telah dikaji oleh pengkaji yang lepas. Jadi one of the reasons for using PLSM is when the structural model ataupun the theoretical framework is complex. When the structural model or the theoretical framework is complex with many constructs, ada banyak pemboleh ubah, then the selection of PLSM for the analysis is appropriate. Lebih sesuai gunakan PLSM lah berbanding dengan kaedah multiple regression analysis yang menggunakan OLS. Jadi first generation dipanggil OLS, ordinary least squares. Yang ni dipanggil PLS, partial least squares. Saya tak bercadang untuk menerangkan perbezaan antara keduanya. Cuma cukup untuk saya katakan PLSM ni lebih sesuai bila kita cuba untuk membina dan membuktikan, to provide empirical evidence
ke atas sesuatu model baharu yang diperkenalkan. Model baharu bermaksud model itu bermula daripada model yang lama, tetapi kita menambah mungkin satu atau dua atau beberapa boleh ubah atau dipanggil constructs di dalam model kita ni. Jadi kita terus saja membincangkan tentang tiga langkah untuk kita menjalankan PLSM ini. Yang pertama dipanggil data screening process and diagnostic test. Data screening process adalah satu proses untuk membersihkan data. Kita kena screen dulu, kemudian kita cuba bersihkan, kemudian yang kedua kita menjalankan beberapa ujian diagnostik untuk mengenal pasti sama ada data itu memenuhi andaian multivariate atau tidak. Jadi dari segi statistik, jika sesuatu data itu tidak memenuhi andaian multivariate, maka data itu tidak boleh dianalisiskan. Okay, saya ulang. Sekiranya data itu tidak memenuhi andaian multivariate, maka data itu tidak boleh dianalisiskan. Okey, jadi dalam peringkat yang pertama ni, kalau umpama kita nak masak ikan, jadi kita kena screen dulu untuk tengok ikan mana yang sesuai dan ikan mana yang tidak sesuai untuk dimasak. Dan yang kedua, kita cuba buat, kita panggil ujian diagnostik lah, untuk melihat sama ada ikan-ikan itu semuanya elok ataupun tidak. Adakah ikan itu masih fresh ataupun ikan itu sudah busuk? Adakah ikan itu sesuai untuk dimakan ataupun mengandungi racun? Itu langkah pertama lah. Dipanggil proses kita screen data tu dan kita menjalankan ujian diagnostik. Diagnostik ni untuk mengenal pasti sama ada terdapat masalah dalam data itu. Apa dia masalah? Apa dia masalah-masalah yang mungkin terdapat dalam data itu? Contohnya mungkin mengandungi masalah yang dipanggil multi-collinearity ataupun masalah-masalah lainlah. Proses yang kedua, selepas data screening proses dan diagnostic test itu, ialah kita perlu membuat suatu penilaian atau penilaian kepada model yang dipanggil model pengukuran. Penilaian kepada model pengukuran. Apa maksud situ? Kita kena ingat, sebelum kita sampai kepada step ini, kita terlebih dahulu perlu membentuk theoretical framework, ya. Saya bagi contoh theoretical framework.
Ini contoh theoretical framework ya. Tak perlu fahamlah setiap variable ni. Cuma untuk memberi gambaran kasar tentang bagaimana theoretical framework itu rupa dia macam mana. So di sini kita dapat lihat ada banyak apa boleh ubah di sini ya. Okay, yang sebelah kiri sekali ini dipanggil formula ubah bebas. 1, 2, 3, 4. Yang paling kanan sekali dipanggil formula ubah bersandar. Yang tengah ini, dia adalah satu formula ubah yang duduk di tengah. Yang apa ni? Kita yang mediate. Mediate ni maksudnya dia satu formula ubah yang dipengaruhi oleh formula ubah lain dan formula ubah tersebut mempengaruhi formula ubah lain. Jadi saya ulang, mediating variable itu adalah satu formula ubah yang dipengaruhi oleh formula ubah lain. Contoh sini ada 4 formula ubah yang mempengaruhinya dan formula ubah itu sendiri mempengaruhi formula ubah yang lain. Jadi dia dipengaruhi dan juga dia mempengaruhi formula ubah lain. Jadi dia duduk di tengah-tengah. Kemudian yang bawah ini yang mempunyai arrow yang menikam ke atas ini dipanggil moderating. Moderating variable adalah formula ubah yang sama ada menguatkan atau melemahkan hubungan di antara formula ubah. Contoh sini sikap mempengaruhi niat. Jadi keagamaan Islam itu dia boleh menguatkan ataupun boleh melemahkan hubungan antara sikap dan niat. Dalam kes ini hipotesisnya ialah nilai keagamaan Islam itu menguatkan hubungan antara sikap dan niat untuk membayar zakat. Maksudnya jika seseorang itu mempunyai sikap yang positif jika seseorang itu mempunyai sikap yang positif tersebut akan mempengaruhi niat untuk membayar zakat. Dan jika seseorang itu mempunyai nilai keagamaan yang tinggi, akidah yang betul, amalan ibadat yang banyak dan juga mempunyai akhlak yang baik, maka dia akan menguatkan lagi hubungan di antara sikap dan niat untuk membayar zakat. Okey, yang nak diterangkan di sini ialah apabila kita mempunyai formula upah, di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 formula upah, sebagai contohnya. Jadi setiap formula upah ini mesti diukur. Ya. Sikap, bagaimana untuk mengukur sikap? Jadi untuk mengukur sikap, kita perlu ada questionnaire items. Questionnaire items itu adalah soalan-soalan yang ditanya dalam soal selidik itu. Jadi persoalannya begini, kalau kita ada banyak soalan, kalau kita ada soalan-soalan yang untuk ditanya dalam questionnaire ini, contohnya, oh tak ada sini, sorry, saya tak dapat tunjuk. Katakan kita ada banyak soalan untuk setiap question ini, persoalannya. Adakah semua soalan-soalan tersebut merupakan soalan-soalan yang sah dan reliable?
Itu persoalannya. Jadi untuk menjawab persoalan itulah kita perlu melakukan the second stage lah, langkah yang kedua. Kita akan membuat statistical analysis dan perlu membuktikan keabsahan dan juga kebolehpercayaan setiap soalan yang kita tanya tu. Kalau PM pun perlu juga buat undi percaya untuk membuktikan keabsahan. Jadi setiap soalan dalam kuesioner juga perlu ada undi percaya, perlu buat ujian keabsahan dan kebolehpercayaan. Itulah yang dilakukan dalam langkah yang kedua ni. Boleh tanya? Jadi langkah yang kedua ni adalah untuk menguji keabsahan, validity dan juga kebolehpercayaan, reliability. Setiap soalan yang kita telah tanya kepada responden. Dan yang terakhir sekali, apabila setiap soalan itu melepasi ujian keabsahan dan kebolehpercayaan, barulah boleh dibuat pengukuran model berstruktur. Inilah dia punya kita kata climax lah. Kita akan menguji sama ada setiap formula ubah itu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak. Kalau signifikan, perlu dijelaskan kenapa, perlu ada justifikasi. Kalau tidak, kenapa. Kalau macam PM pun, sebelum dia boleh buat kerja-kerja PM, sebelum boleh meluluskan perbelanjaan dan sebagainya, dia perlu membuktikan dulu keabsahan dalam langkah yang kedua. Dan langkah ketiga adalah pelaksanaan penilaian model berstruktur itu untuk menguji setiap formula ubah itu sama ada mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak signifikan. Itu saja prosesnya. Dan kita lihat secara lebih detail. Dalam langkah pertama tu data screening proses untuk kita screen data itu, kita akan buat kita akan melihat ataupun to examine, kita akan memeriksa dua benda, iaitu pertama sama ada data itu data yang kita kutip itu mengandungi data missing. Data missing bermaksud data yang tidak diisi oleh responden. Jadi itu kita kena cek, sebab kalau mengandungi missing data, maka dia akan mencacatkan analisis di langkah yang berikutnya. Dan juga outliers. Outliers adalah jawapan responden yang agak outlier. Outlier bermaksud berbeza daripada yang lain. Yang jawapannya menunjukkan perbezaan yang sangat ketara dengan yang lain. Contohnya, jika responden itu tik semuanya 5, itu agak agak ajaib. Atau dia tik semua 3 atau semua 1. Itu dipanggil outlier. Jadi kalau ada outlier nak buat macam mana? Itulah yang perlu ditentukan oleh pengkaji. Untuk cek missing data itu, dia ada kaedahnya. Kita akan melihat kepada D-square. D-square bahagi dengan degree of freedom. Jika D-square bahagi dengan degree of freedom ni adalah 2.5,
dalam sampel yang kecil. Sampel kecil didefinisikan sebagai sampel saiznya kurang daripada 80, dan jika D square bahagi degree of freedom ni mempunyai nilai 3 atau 4 dalam sampel yang besar. Sampel besar maksudnya sampel yang melebihi 80. Kalau begitu, dikatakan data itu mengandungi outlier. Jadi kalau outlier itu maksudnya macam mana? Nak buat macam mana? Apakah hukum dia? Kalau D square, kalau Mahalanobis distances D square bahagi dengan degree of freedom tu 2.5 ataupun 3 ataupun 4 dalam last sampel tu, nak buat macam mana? Sebab dia merupakan satu masalah juga. Langkah pertama paling senang, delete je lah. Okay? Tetapi jika pengkaji itu merasakan jawapan yang diberi itu agak outlier, yang berbeza pada orang lain, tapi itu memang jawapan genuine dia rasa macam tu, maka tidak boleh simply throw away, buang saja questionnaire itu. Jadi perlu ada discussion antara penyelidik itu, perlu ada subjective judgment. Tapi paling senang, buang sajalah. Sebab bila dibuang outlier itu, maka risiko untuk memperolehi result yang valid itu akan berkurang dengan banyak. Jika ada outlier, maka ada risiko lah. Risikonya ialah berkemungkinan nanti data analisis itu akan menghasilkan suatu evidence yang tidak valid. Boleh tanya? Cucu merah. Nuha nak belajar juga. Multivariate analysis. Nak belajar juga? Nak tekan? Wangi ni. Okey, betul. Tak apa nak ajak. Okey, boleh tanya soalan? Okey, jadi dalam langkah pertama ni macam kita nak masak lah. Kita test dulu sama ada ikan-ikan itu, contohnya ada ikan yang pelik sangat lah. Ikan yang awak pelik sangat ni. Nampak macam tak normal, pelik pada yang lain kan. Jadi terpulang kepada kita lah sama ada kita nak buang ataupun kita nak kekalkan. Nampak macam apa ni, kena gigit dengan ulat lah. Ikan tu bentuk dia pun lain macam lah, terpulang lah. Tapi paling senang ialah kita buang lah. Okey, lepas kita buang outlier, kita perlu tengok sama ada wujudnya masalah-masalah. Okey, masalah-masalah data ni ada 3 lah. Iaitu masalah normality, linearity dan multicollinearity. Normality bermaksud sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, data itu perlulah diandaikan normal. Normal maksudnya sesuatu data normal bermaksud taburannya berbentuk macam apa? Macam loceng. Ni loceng tak apa jadi loceng tu. Macam loceng zaman dulu-dulu. So yang tengah tu dipanggil mean. Ya, mean ni maksud purata. Kiri kanannya adalah skewness. Ya. Kalau dia sebelah kiri dan kanannya, dia punya skewness dia sama,
maka dikatakan normal. Yang ni ada skew to the right, the skew ke arah kanan, so tak normal lah. Yang ni skew sebelah kiri, bermaksud banyak daripada, sebahagian besar daripada taburan data itu adalah lebih rendah daripada mean. Kalau yang skew to the right, maksud sebahagian besar pada taburan data itu adalah lebih tinggi daripada mean atau purata. Kalau sini yang dia ada bell shape, bermaksud data yang diperoleh itu tidak lari, tidak lari daripada apa sebut, evenly distributed. Di data yang diperoleh itu taburan yang evenly distributed, yang mempunyai agihan yang even. Even maksud sebelah kiri dengan kanan tu sama. Okay, itu gambaran dia lah. Yang ni normal, tak normal, tak normal. So kena buat test lah. Ini test dia. Nampak macam cacing ni, tak payah. Tak payah hafal atau tak payah risau untuk dibuat pengiraan lah, untuk dibuat tak payah risau lah ni. Berbeza semasa saya student dulu, ini masuk dalam exam lah. Masa saya student dulu, dia bagi nilai, kita kena plug in dalam formula dan dapatkan nilai Z skewness. Dengan Z, dia panggil Z skewness, Z kurtosis. Saya tunjukkan je lah. Takkan ditanya dalam exam lah. Okay, so jadi nilai Z skewness dengan Z kurtosis ini mestilah 2.58 jika kita menggunakan aras signifikan 0.01 ataupun nilai dia mestilah 1.96 jika kita menggunakan aras signifikan 0.05. Apa benda aras signifikan 0.01 ni? Maksudnya begini, jika kita memilih aras signifikan 0.01 bermaksud kebarangkalian untuk pengkaji membuat kesilapan adalah 1%. Saya ulang. Jika kita menggunakan aras signifikan 0.01, maksudnya kebarangkalian untuk membuat kesilapan adalah 1%. Sangat sedikit lah. Kalau kita memilih 0.05 significance level, maksudnya kebarangkalian untuk melakukan kesilapan adalah 5%. Dengan lain perkataan, aras keyakinan untuk membuat keputusan yang betul adalah 95%. Okay, kalau di sini pula 0.01 0.01 significance level, maksudnya kebarangkalian untuk membuat kesilapan adalah 1%, atau dengan lain perkataan, aras keyakinan untuk membuat keputusan yang betul adalah 99%. Jadi yang mana nak pakai? Kebanyakannya pakai 0.05 lah. 0.05 dikatakan satu aras keyakinan yang sudah cukup tinggi lah, iaitu 95% aras keyakinan untuk membuat keputusan yang betul. Okey, macam payah saja lah. Okey, yang kedua perlu buat ujian linearity. Okay, ujian linearity ialah untuk menunjukkan bahawa jika kita plot dua pembeli ubah
maka dia akan menunjukkan satu trend yang linear. Contohnya, kalau kita plot dua pemuli ubah sini dipaksi X, katakan sikap, dipaksi Y, katakan niat. Ya. Jadi dia akan dapat satu plot yang macam ni lah. Ini dipanggil data itu adalah linear. Kalau kita plot dan data ada turun naik, data itu dikatakan tidak linear. Yang sebaiknya kita nakkan data kita itu mempunyai hubungan linear di antara dua pemuli ubah. Okey, dan yang last sekali adalah multicollinearity. Multicollinearity wujud jika dua pemuli ubah bebas mempunyai hubungan antara satu sama lain. Maksudnya apa ni? Tak tanya ni, saya risau. Boleh tanya. Kalau tak tanya, saya terus risau. Saya cakap seorang-seorang. Dek syok sendiri ya ni. Okey. Apakah maksud multicollinearity? Multicollinearity bermaksudnya setiap pemuli ubah bersandar. Setiap pemuli ubah bebas, IV, independent variable, yang sebelah kiri sekali ini dipanggil IV. Dalam kes ni ada 4 IV lah. Pemuli ubah bebas, independent variable. Multicollinearity dikatakan wujud jika salah satu daripada pemuli ubah ini mempunyai hubungan dengan pemuli ubah bebas yang satu lagi ataupun dengan lebih daripada satu pemuli ubah yang lain. Okay. Multicollinearity is said to exist if one independent variable has a relationship with one or two other independent variables. Macam payah kan? Saya ulang. Multicollinearity itu dikatakan wujud apabila salah satu daripada pemuli ubah bebas itu mempunyai hubungan ataupun mempengaruhi satu atau lebih pemuli ubah bebas yang lain. Contohnya, sikap ni dia mempunyai hubungan atau mempengaruhi norma subjektif dan juga mempengaruhi gelagat tertanggap ataupun mempengaruhi moral obligation. Dia mempengaruhi satu ataupun lebih pemuli ubah bebas yang lain. Jadi itu dikatakan masalah sebab yang kita nak uji ialah sikap ni mempengaruhi niat. Bukan kita nak uji sikap ini mempengaruhi norma subjektif. Ya, kalau norma subjektif ke ataupun gelagat tertanggap ni ataupun moral obligation ni mempengaruhi sikap, maka apabila sikap itu mempengaruhi niat dan yang lain juga mempengaruhi sikap, itu akan menyebabkan masalah yang dipanggil masalah spurious. Dia panggil masalah spurious. Jadi yang kita nak ialah setiap satu pemuli ubah bebas ini tidak dipengaruhi oleh pemuli ubah bebas yang lain. Jadi dia bebaslah untuk mempengaruhi, contohnya mempengaruhi niat di sini ya. Contoh macam ni lah. Ahmad dia nak mempengaruhi Ali. Okay? Kita nak tengok pengaruh Ahmad kepada Ali. Tapi kalau Ahmad ni pula dipengaruhi oleh adik-beradik dia, bini dia lah, apalah. Jadi susahlah kita nak ukur pengaruh Ahmad ke atas Ali tu.
Sebab yang lain pun duk kacau Ahmad ni. Itulah dikatakan multicollinearity. Okey. Penat ni bila tak ada orang tanya. Yang lain lena ke apa? Doktor tadi multi apa doktor? Multicollinearity. Sekejap saya tengok. Saya tunjuk dia ejaan dia nah. Kat mana? Multicollinearity. Payah bahasa Inggeris ni. Buatlah payah sangat. Nah, ejaan dia macam ni. Yang warna merah ni. Multicollinearity. Jadi ada 3 benda yang kita perlu pastikan. Yang pertama, kita perlu pastikan data tu normal, mempunyai bentuk macam loceng. Yang kedua, data tu perlu linear. Maksudnya bila kita plot, data tu menunjukkan hubungan yang linear lah macam ni. Ni normal bentuk macam loceng. Yang ni linear. Data tu kalau kita plot dia linear, dia tak ada naik turun, dia straight macam tu lah. Linear ni maksud straight lah. Dan yang ketiga, multicollinearity yang ni. Kita perlu pastikan tiadanya multicollinearity. Maksud tiada multicollinearity maksudnya pembeli ubah bebas yang lain tidak mempengaruhi mana-mana pembeli ubah bebas. Tengok definisi ya. Multicollinearity exists when there is a high correlation between two or more independent variables. Multicollinearity itu wujud jika ada satu hubungan yang tinggi di antara dua atau lebih pembeli ubah bebas. Jadi maksudnya, jika satu pembeli ubah bebas itu bergerak, kita tunjuk baliklah. Okay, jika satu pembeli ubah bebas ni bergerak atau berubah, pembeli ubah bebas yang lain juga akan turut bergerak. Jadi maksudnya pergerakan salah satu pembeli ubah bebas ini akan diikuti oleh dengan tinggi hubungan dia tinggi. Yang ni naik tinggi, yang ni pun naik tinggi. Yang ni naik rendah, yang ni pun naik rendah. Jadi itu dipanggil multicollinearity. Wujudnya hubungan atau korelasi di antara dua pembeli ubah ataupun lebih pembeli ubah bebas. Yang itu sesuatu yang kita tak nak lah. Okey. Jadi, itu baru langkah pertama. Saya ulang langkah pertama ni. Pertama, data screening proses tu pertama, pastikan data tu tidak ada yang missing. Yang kedua, pastikan tidak ada outlier. Untuk yang keduanya, diagnostic test. Diagnostic test ni untuk memastikan data tu normal, data tu linear dan data tu tidak wujudnya multicollinearity. Katalah wujud multicollinearity. Boleh tak kita nak teruskan? Kalau ikut teori, tidak boleh. Data tu perlu normal, perlu linear dan perlu dipastikan bahawa tiadanya multicollinearity. Tapi, ada tapi. Jika menggunakan PLSM secara automatik akan membuat adjustment jika wujudnya multicollinearity. Maksudnya macam ni, mudah macam ni. Kalau ada multicollinearity dan kita nak guna PLSM, boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab PLSM akan simultaneously secara serentak mengukur multicollinearity dan melakukan remedial measures, melakukan
Kita kata langkah-langkah untuk mengubati. Macam doktor lah. No? Kalau dia tengok, oh dia ni sakit kepala, masalahnya ialah sakit kepala, headache. Jadi remedial measuresnya ialah bagi paracetamol 500 ataupun bagi Panadol. Jadi kalau ada masalah sini, maka PLSM akan mengubati. Okey. Persoalannya macam mana kita nak tahu wujudnya multicollinearity? Ni yang merah ni masuk exam lah. Nak capnya ialah apabila nilai VIF apabila nilai threshold tu 0.10. Okey, itu saja. Apabila nilai threshold tu adalah 0.10. Macam mana nak dapat 0.10 tu? Nanti kita buat bengkel lah. No? Setakat ni cukup kita kata jika tolerance value, jika nilai tolerance tu 0.10 ataupun jika nilai VIF itu adalah 10, maka multicollinearity dikatakan wujud. Yang tu je perlu tahu. Apa dia VIF, apa dia tolerance value tu, dia ada statistik dia ada formula dia untuk mengira. Tapi untuk kelas ni saya tak akan tanya, jadi saya pun tak ajak lah. Masa saya student dulu, Profesor Dera lah. Kena hafal formula, dia bagi nombor, kena masuk dan kena carilah apa nilai tolerance value dan apa nilai variance, variance inflation factor. Jadi untuk kelas ni saya mudahkan hafal yang ni dah lah. Okey. Habis langkah pertama. Langkah kedua ni kita nak tengok soalan-soalan yang kita tanya tu semua tu sah atau dan boleh percaya tak? Kalau nak jadi PM pun dia kena buat ujian undi percaya. Second stage ni macam undi percaya lah, untuk menguji keabsahan dan juga kebolehpercayaan setiap soalan ni kita telah tanya kepada responden tersebut. Okey, jadi dua benda yang akan kita uji iaitu composite reliability, kita uji kebolehpercayaan dan juga kita uji dua benda yang uji. Pertama reliability, kebolehpercayaan, kedua validity, keabsahan. Okey, jadi setiap soalan yang kita tanya tu adakah reliable, adakah valid, itu yang soalan kita tanya. Kalau tidak reliable, apa nak buat? Kalau tak valid, apa nak buat? Jadi mula kita nak test reliability. Jadi salah satu pengukur untuk menilai sama ada soalan-soalan itu, questionnaire items itu boleh percaya atau tidak, maka perlu ada ujian. Ujiannya dipanggil composite reliability. Jadi tujuan kita buat ujian composite reliability ini adalah untuk menguji sama ada wujud yang dipanggil internal consistency and reliability of a construct. Maksudnya sesuatu boleh ubah atau sesuatu construct yang kita telah form, yang kita telah cipta, yang kita telah bentuk itu, dan dalamnya tu ada soalan-soalannya, adakah konstruk itu reliable atau tidak? Adakah PM10 ni boleh percaya atau tidak? Itu kita kena uji lah. Okey. Jadi kita perlu uji sama ada sama ada setiap konstruk itu
reliable atau tidak. Sikap itu reliable atau tidak. Keagamaan itu reliable atau tidak. Itu kita perlu ujilah. Jadi ada banyaklah ujian untuk mengukur kebolehpercayaan. Antaranya yang paling famousnya ialah composite reliability, nama dia. ROC. ROC, ni dia punya formula lah. Tengok sajalah. Tak payah hafal, tak payah tahu macam mana nak mengira dia, kerana pengiraannya boleh dilakukan oleh PLSM. Okey. Walaupun masa saya student dulu, kena hafal ni, dibagi data dan kena kira lah. Lah ni kita permudahkanlah. ROC equals sigma Li squared divided by sigma Li bracket squared plus sigma variance EI bracket squared. Itu dia punya formula. Okay, tak apalah. Yang penting kita ingat yang ni je lah. Kalau composite reliability itu nilai dia antara 0.6 dan 0.7, maka kesimpulannya ialah formula ubah tersebut adalah konstruk tersebut atau formula ubah tersebut telah melepasi ujian kebolehpercayaan. Yang kedua, keabsahan. Macam PM10 pun dia kena buat undi percaya jugalah. Sebelum dia boleh jadi confident untuk jadi PM yang ke-10. So dia kena buat ujian keabsahan. Jadi bagaimana kita nak menguji keabsahan sesuatu konstruk itu? Apa maksud keabsahan? Pengukur keabsahan ada banyak, tapi salah satunya dipanggil convergent validity. Convergent validity refers to the extent to which an item correlates positively with alternative items of the same construct. The items of a specific construct should converge, which means they share a high proportion of variance. Okay, macam payah saja tu. Okay, kita ada formula ubah, alright, ataupun construct. Contohnya sikap. Okay, sikap adalah satu formula ubah ataupun satu construct. Jadi persoalan kita tanya, konstruk sikap yang kita bina tu absah atau tidak? PM10 tu absah atau tidak? Kena buatlah ujian. Kalau di parlimen, dia buatlah undi percaya. Jadi kita buat undi percaya. Convergent validity. Macam mana nak buat undi percaya? Convergent validity tu, kita akan melihat adakah item atau soalan yang kita telah bina dan kita telah pun distribute kepada responden tu, adakah dia converge? Adakah dia bersatu? Adakah dia bersatu? Kalau dia bersatu, dia absah. Kalau macam PM10, kita buat undi percaya, kalau ramai yang menyokong, dia absah lah. Jadi sini kalau soalan-soalan itu yang kita telah bina, kita telah distribute dan kita dah collect dan kita dah analisis pun, dia converge, dia bersatu, dia converge, daripada berselerak, dia converge, dia jadi padat. Bila dia converge, maksudnya dikatakan sesuatu konstruk yang mana items yang converge, jadi konstruk itu dikatakan absah. Okey, macam mana nak tengok absah atau tidak? Dia ada pengukur. Pengukurnya dipanggil outer loadings. Jika setiap item, setiap soalan yang kita tanya dalam questionnaire itu mempunyai outer loading. Outer loading ni dikira lah untuk kita lah.
Bila kita guna software dia, dia akan mengeluarkan nilai auto loading. Kalau nilai auto loading lebih pada 0.7, maka konstruk tersebut dikatakan absah. Jika kurang daripada 0.7, kita nak buang ke tak sebahagian pada item. Okay. Katalah item tu nilai dia 0.6. Nak buang ke tak? Buang teruslah, sabar dulu, jangan buang lagi. Kalau dia antara 0.4 dan 0.7, maka kalau kita buang item tu, jika auto loading tu kurang daripada 0.7 dan terletak antara 0.4 dan 0.7, maka kita nak buang atau tidak soalan tersebut. Itu soalannya. Kita boleh buang jika apabila kita buang soalan tu, nilai AVE itu meningkat. Itu dia. Tapi kalau auto loading tu memang confirm kurang daripada 0.4, memang buanglah. Tapi kalau lebih daripada 0.4, jangan buang lagi. Kita hanya buang jika apabila kita buang, nilai AVE ini meningkat. Kalau kita buang nilai AVE ini tak meningkat, tak payah buang item tu. Okey. Jadi untuk menilai sama ada sesuatu pemboleh ubah atau konstruk itu absah atau tidak, kita tengok nilai AVE. Kalau AVE itu lebih daripada 0.5, maka sesuatu pemboleh ubah itu dikatakan absah. Jadi macam ni, kalau auto loading kurang daripada 0.4, memang delete lah, confirm delete. Kalau antara 0.4 dan 0.7, kita delete sesuatu soalan tu dan nilai AVE untuk konstruk tu meningkat, maka kita delete lah. Kalau auto loading lebih daripada 0.7, memang kekalkan dia lah, tak payah buat apa. Habis. Soalan? Tak ada siapa tanya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syam, sila tanya. Nak tanya sikit ke Tanya Abah banyak Sahad pun ada tak apa. sebab tak apa nak faham bila. Tak apa, saya faham. Saya pun duk confuse ni macam mana nak ajak ni, benda ni tinggi juga. Reliability dengan validity ni dia 0.4 hingga 0.7 tu dia merujuk kepada setiap soalan lah, Doktor. Contoh kita ada 10 soalan kan. Kan dia dicompilekan semua sekali maksudnya. Ulang balik soalan tu. Soalan dia macam ni, kebolehpercayaan ni, reliability dengan validity ni, dia kena setiap soalan tu 0.4 hingga 0.6 hingga 0.7. Faham soalan tu. Payah juga nak cerita tu sebab benda tu tak ada tu. Tapi saya cerita macam ni. Okey, saya cerita macam ni, balik kepada theoretical framework tu. Sebab saya akan buat bengkel sebenarnya untuk cerita benda ni. Dia kena guna data. Okey lah ni, kita bayangkan je lah. Dia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konstruk kan. Setiap satu ni dipanggil konstruk. Di sini ada 7 konstruk kan. Okey. Kita ambil satu cukup, sikap. Kita ambil sikap. Soalannya, konstruk sikap ni, dia absah atau tidak? Dia reliable atau tidak? Itu soalan dia kan, Syam? Okey. Jadi, sekarang ni, soalannya,
kita nak tengok keseluruhan ke ataupun yang setiap soalan ataupun untuk setiap soalan konstruk tu. Katalah sikap ni ada 18 soalan kan Syam? Okay. Betul. Katalah kita buat contoh lah. Untuk konstruk attitude atau sikap ni kita ada 18 soalan. Okay. Jadi dalam langkah kedua ni kita nak uji adakah setiap satu daripada 18 soalan itu perlu di-delete ataupun tidak. Kan itu soalannya. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu setiap soalan tu perlu di-delete atau tidak? Okey, hukum dia macam ni. Kita tengok kepada outer loading nama dia. Okey. Kita lihat kepada outer loading. Jika jadi setiap soalan tu dia akan memberikan outer loading masing-masing. Okey. Katalah soalan pertama outer loading dia 0.8. Nak delete tak payah delete lah. Sebab dia lebih 0.7. Okey. Katalah item yang kedua, soalan yang kedua, dia bila selepas kita analisis dia bagi nilai 0.3. Nak delete ke tak? Delete lah. Sebab dia kurang pada 0.4. Okey, kita tengok auto loadingnya. Katalah soalan yang ketiga. Yang ni katalah nilai dia 0.6. Maksudnya 0.6 ni dia terletak antara 0.4 dan 0.7. Jadi soalan dia, nak delete ke tidak? Okey. Jawapannya, kita akan delete jika selepas kita delete itu nilai AVE dia meningkat. Boleh? Dan nilai AVE ni sama macam purata. Betul macam tu? Oh, bagus. Soalan yang bagus. Apa dia AVE? Apa dia composite reliability? AVE ni dia adalah satu pengukuran kepada keabsahan konstruk. AVE ni bukan untuk setiap soalan. AVE itu untuk satu konstruk itu. Okay. Jadi kalau AVE ni nilai dia lebih pada 0.7, okey, maksud kita kata konstruk tu memang dia absah. Okey. Kalau composite reliability pula dia nak mengukur kepercayaan konstruk tu. Kalau nilai, saya pun dah lupa. Okey. Composite reliability dia nak mengukur kebolehpercayaan sesuatu konstruk tu. Contohnya sikap kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak tengok kalau composite reliability lebih daripada 0.6, okeylah. Maksudnya kita tak payah delete lah. Okey. Kalau nilai AVE ni untuk mengukur keabsahan. Kalau AVE itu lebih daripada 0.7, okey, sorry. AVE. Kalau AVE itu lebih daripada 0.5, maka kita katakan sesuatu konstruk itu absah, valid. Okey. Jadi langkah dia macam ni. Poinnya ialah kita nak pastikan AVE itu lebih daripada 0.5. Okey. Dan apa ni composite reliability itu lebih daripada 0.6. Ingat composite reliability mesti lebih daripada 0.6. Dan AVE mesti lebih daripada 0.5. Okey. Macam mana nak achieve AVE 0.5 dan macam mana nak achieve composite reliability 0.6? Yang ni dia bergantung kepada setiap konstruk tu. Ada kemungkinan kita ada 18
item ataupun soalan. Dan kemungkinan composite reliability tak cukup, tak sampai 0.6. Dan AVE tak sampai 0.5. Maknanya konstruk tu tak sah dan tak valid. Boleh saya? Jadi macam mana nak bagi dia capai 0.6 composite reliability tu, dan macam mana nak pastikan ataupun nak meningkatkan AVE tu supaya melepasi 0.5. Salah satu caranya kita tengok balik setiap soalan tu. Dari segi auto loading ni akan dikira kepada kita lah. Saya tak mau ajak lah macam mana nak kira auto loading. Okey. Auto loading tu akan diberi kepada kita lah. Okay, akan dikirakan kepada kita. Jika auto loading lebih daripada kurang daripada 0.4, delete. Okay, kalau lebih daripada auto loading tu, kalau lebih daripada 0.6, kekalkan. Cuma lebih daripada 0.7. Jika auto loading, siapa dah pening? 0.7. Sorry, ya. Jika katalah auto loading untuk soalan pertama lebih daripada 0.7, kekalkan. Auto loading untuk soalan kedua kurang daripada 0.4, delete. Tak ada fikir nak tu. Cuma kalau dia terletak tengah-tengah antara 0.4 dan 0.7, kita nak buat apa? Kalau katakan kita test, kita delete lah. Delete, tengok AVE lebih daripada 0.5, maka kita delete lah. Tapi kalau kita delete soalan tu yang auto loading dia 0.6 katakan, tapi AVE dia tak meningkat pun, maka tak payah delete. Jadi poinnya ialah kita nak AVE lebih daripada 0.5 dan composite reliability lebih daripada 0.6. Itu je. Cara nak capainya ialah kita kemungkinan terpaksa delete mana-mana soalan yang mana auto loadingnya kurang daripada 0.4. Boleh tak Syam? Boleh sikit-sikit. Tak apa nampak kan? Okay. Nanti kita akan buat bengkel lah. Untuk tujuan kelas ni, kita nak mendedahkan secara teori dululah, faham sikit-sikit kan, supaya nanti bila kita buat yang actual data tu, bila kita run data, dia akan keluar result lah. Kita pun tak tahu nak tengok apa benda ni, statistik banyak sangat. Kena faham yang ni lah. Mula tengok auto loading setiap soalan tu. Auto loading dia kalau rendah, delete. Kalau tinggi, biar pergi kat dia. Kalau yang tengah-tengah tu, nak kena fikir asal lah. Kita kena buat beberapa ujian lah. Delete jika AVE meningkat. Jangan delete jika kalau delete tu AVE semakin menurun. Objektifnya adalah untuk meningkatkan AVE dan untuk meningkatkan composite reliability. Poinnya AVE mesti lebih daripada 0.5 dan composite reliability lebih pada 0.7. Sorry. Composite reliability lebih daripada pening 0.6 betul. 0.6 betul. Malam-malam ni otak slow sikit. Okey. Jadi dalam langkah yang kedua, poinnya ialah kita nak menguji sama ada setiap pemilih ubah tu dia absah dan dia boleh percaya atau tidak. Macam nak PM10 lah. Jadi sebelum nak bagi confident dengan dia tu, kita kena buat undi percaya untuk uji keabsahan dia.
undi percaya yang dibuat tu dengan suara kan. Siapa setuju? Setuju. Ramai orang setuju. Dia kira absah lah tu. Simple je. Saya ingat ujian tu macam payah. Tengok-tengok macam tu je. Setuju. Ingatkan nak tanya satu-satu. Dia sepatutnya tanya seorang-seorang kan. Setuju atau tidak. Kemudian kita tengok berapa ramai yang setuju, berapa ramai yang tidak setuju. Kalau lebih ramai yang setuju, PM10 tu absah lah. Itulah. Kalau di sini, kalau AVE lebih daripada 0.5, maka construct ataupun beli buah tu absah lah. Kalau composite reliability lebih daripada 0.6, maka construct itu dikatakan reliable. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Yang ni lah climax dia. Climax dia yang paling penting sekali adalah sinilah. Kita nak menguji sama ada pom boleh ubah yang kita masukkan dalam theoretical framework tu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak. Okay? Macam kita buat framework sini kan. Buat lukis cantik je. Persoalannya, sikap ni mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak dengan niat untuk membayar zakat. Niat untuk membayar zakat mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak dengan pembayaran zakat. Sebab sebelum dia bayar tu, dia kena ada niat dulu. Ini benda-benda yang akan kita uji lah. Yang tu dalam langkah yang ketiga, third stage. Third stage ni ialah assess the significance and relevance of the structural model. Okay, bila kita run PLSM nanti, akan buat bengkel, dia akan kita akan membentuk model dan kita akan mengarahkan, memberi instruction kepada PLSM untuk membuat pengiraan menggunakan algoritma. Okay. Dan hasil daripada algoritma itu akan menunjukkan sama ada pembeli buah itu signifikan atau tidak. Itulah yang akan menjawab persoalan kajian. Contohnya objektif pertama. Objektif pertama untuk menguji sama ada sikap mempunyai hubungan yang signifikan dengan niat untuk membayar zakat. Okay. Di sinilah PLSM akan memberikan kita nilai statistik untuk menentukan sama ada pembeli ubah itu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak dengan pembeli ubah yang lain. Jadi itu sajalah secara teorinya. Okey. Ada soalan yang lain? Siapa yang saya rasa ramai yang pening ni lah. Boleh tanya. Doktor, saya nak tanya. Sila tanya Somaya. Kalau macam dia Doktor berubah Rita ke? Ya, betul doktor. Doktor Rita dengar bunyi Ya, enjin ke? Ya, betul doktor. Somaya bila nak main jumpa saya? Ya, hari tu dah WhatsApp doktor tapi doktor tak reply. Mungkin doktor sibuk kot. Saya tunggu doktor free lah. Nanti WhatsApp lain lah. Mungkin saya sibuk kot. Boleh doktor, boleh. Doktor, saya nak tanya kiranya kalau kata ada data yang berubah, kalau katalah ada data tu berubah 0.01, dia akan ganggu garisan yang tadi tu tak? Dia akan berubah kepada 0.01. Maksudnya kalau macam kan kita ada letak data kan. Kita ada letak data dalam yang tadi yang buat garisan tu kan ada data. Dia kena letak data. Kalau macam data kita berubah 0.01 contohnya, dia akan ganggu garisan data tu tak? Macam mana data tu berubah tu saya tak berapa nak faham. Macam mana data tu boleh berubah? Okey, sekarang ni Somaya ada questionnaire kan? Ya. Okay, dalam questionnaire tu ada
ada pun boleh ubah lah, kan? Ya, betul. Contohnya sikap ke, apa pun boleh ubah ke, kan? Ya. Kompleksiti ke. Dalam setiap pemilih ubah tu dia ada questionnaire item, kan? Ya, betul. Ada questionnaire item. Lepas tu, bila ada questionnaire item, katalah questionnaire item sikap yang pertama. Saya suka untuk membayar zakat kepada lembaga zakat negeri Kedah. Katalah itu bunyi dia macam tu, kan? Dan dia ada 18 soalan lah. Itu soalan yang pertama. Jadi, soalan tu kita hantar kepada responden, kan? Ya, Betul? betul, Doktor. Lepas hantar kepada responden, kita responden hantar balik kepada kita. Okey, lah ni kita boleh buat e-survey, boleh hantar soalan dalam bentuk Google Form dan hantar kepada email ataupun WhatsApp ataupun apa-apa kaedah lah. So bila questionnaire tu di return balik, apa yang kita kena buat? Kita kena masukkan dalam SPSS atau dalam Excel. Okey. Lepas tu barulah kita buat tiga langkah ni. Yang Semaya kata data tu berubah tu kat mana? Macam mana, Doktor? Jadi tadi Semaya tanya saya, kalau data tu berubah, data tu berubah kat mana? Selepas dianalisis ke? Ya, maksud saya macam tu, saya ingatkan dia boleh berubah lagi selepas dianalisis. Tak boleh dah. Okay. Selepas dianalisis, okey, dia akan bagi kita koefisien. Kita panggil nilai perkali, ya. Di sini ni nilai perkali. Jadi secara umumnya kalau nilai perkali itu tinggi, ya. Contohnya 0.8, 0.7, 0.9, maksudnya sesuatu pembeli ubah tu dia punya saiz dia sangat besar. Kalau 0.9 nilai dia, maksudnya kalau sikap itu berubah sebanyak 1, maka niat tu akan berubah sebanyak 0.9. Gitu. Faham? Kalau nilai dia 0.3, maksudnya sikap berubah sebanyak 1, banyak ni. Tapi niat tu berubah sebanyak 0.3, sikit je. Jadi saiz dia, nilai koefisien tu menentukan diimpak. Impak satu pembeli ubah ke atas satu pembeli ubah yang lain. Jadi katalah Semaya dah collect data, dah mai tunjuk kat saya pun dah analisa semua, kan, buat semua benda ni, kan. Katalah nilai koefisien dia 0.9. Maka kita boleh katakan impak pembeli ubah yang bebas ke atas pembeli ubah bersandar itu adalah sangat besar. Itulah di sini tu significance tu. Jadi dia akan bagi dua benda, satu nilai perkali, nilai koefisien, dan satu lagi dia akan bagi nilai p-value. Nama dia Penang, Penang. P-value. Okay, nilai p-value ni kalau kurang daripada 0.05, maka hubungan tu dikatakan signifikan. Okay. Tetapi sekiranya p-value itu lebih besar daripada 0.05, maka hubungan itu tidak signifikan. Jadi dalam penulisan kita kena nyatakan, katalah p-value itu nilai dia 0.03. Jadi kita pun boleh tidur lena, boleh makan kenyang, mandi pun basah. Kita boleh kata data ini menunjukkan bahawa wujud hubungan yang signifikan antara sebutlah antara sikap dan niat, memandangkan nilai p-value-nya adalah kurang daripada 0.05. Okey, itu p-value. Dan lagi seronok lagi,
katalah nilai koefisiennya adalah 0.8. Kita pun dengan gembiranya boleh membuat kesimpulan bahawa pemboleh ubah bebas itu mempunyai impak yang sangat besar ke atas pemboleh ubah bersandar tadi. Kerana jika pemboleh ubah bebas itu berubah sebanyak 1 unit, pemboleh ubah bersandar akan berubah sebanyak 0.9 unit, sangat besar. Itu berita gembira. Tapi boleh jadi berita tidak gembira. Berita tidak gembira yang membuatkan student tidak lena, mandi tak basah, makan tak lalu. P-value lebih daripada 0.05. Maka dikatakan hubungan antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar itu adalah tidak signifikan. Tidak signifikan. Jadi tidak boleh dibuat apa-apa statistical inference. Kalau koefisien dia lebih daripada 0.9 pun tidak ada makna. Kerana hubungan itu tidak signifikan. Bermaksud secara statistik, kita tidak boleh membuat inference bahawa pemboleh ubah bebas itu mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Bahasa mudahnya, pemboleh ubah bebas itu tak mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Jika nilai P-value itu melebihi 0.05. Okey. Jadi setakat itu saja bahan-bahan yang akan masuk dalam final exam. Buku ni saya akan bagilah, insya-Allah. Sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa persoalan? Buku tu doktor bagi dengan merah tadi ke ataupun jadi hitam balik? Dengan merah sekali. Saya hantarlah ni lah. Oh, dia boleh.